أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Ketahui olehmu. Ini kalimah tutup. Kalimah tutup di atas orang yang menghendaki kepada kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui olehmu, mereka yang menuntut ilmu, atau ketahui olehmu, mereka yang menghendaki akan kemenangan dunia dan akhirat. Kena tahu orang yang berkehendak kepada kemenangan, kepada bertuah di dunia dan akhirat. Ada ketahui olehmu ya talibal ilmi, orang yang menuntut ilmu. Ketahui apa? Maf'ulun bih bagi ketahui. Bahawa makna kosa di sini. Tu. Bahawa makna kosa di sini, yakni pada ini risalah. Makna kosa di sini pada ini risalah ni ialah mempulingkan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Mempuling, dia cakap bahasa apa? Ni bahasa orang dulu ni. Bahasa orang dulu mempuling. Apa mempuling? Melipat. Melipat daripada besar mengkecilkan. Tu. Daripada besar lipat jadi kecil. Dia asal mempuling. Nah, maka mempuling sini ialah mempuling dan memendekkan. Gitu. Nah, mempulingkan, memendekkan sembahyang yang 4 rakaat, yang bangsa 4 rakaat. Mempuling kepada 2 rakaat. So, tahu di sini mempuling dengan makna mempaling. Ialah mempalingkan dari mana? Dari kepada laki. Dalil berkata baca mempalingkan ialah kepada belakang. Ia ta'alluq kepada mempulang. Maka mempulang muta'alliq ialah kepada. Mempulang ni orang panggil mempaling ni muta'allaq bagi kepada bagi muta'alliq. Tengok tu. Makna kosa di sini pada ini risalah ni ialah mempalingkan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Apa mempaling? Mempendekkan sembahyang yang bangsa 4 rakaat.
Berpaling kepada 2 rakaat. Yang apa? Kita pulingkan, kita palingkan buat 2 rakaat. Itu makna begitu. Nah, itu dia. Tak boleh belaka tu, dia tak ada baris. Baris dia tidak ada. Lalu tu kita baca boleh mempuling. Mempaling boleh. Nah, bahan tu baca mempaling ke mana? Pasal yang berkhawa pu. Tak aja mampu baca tak aja mampu dia. Ada juga weh. Tulis sen, tulis kita maknakan dia tu. Boleh baca mempuling. Mempuling apa? Yakni memalingkan dan memendekkan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Mempuling kepada 2 rakaat. Mana yang 4 kita pusingkan, kita pulingkan, kita balikkan buat 2 rakaat. Sembahyang yang 4 kita buat 2. Tu. Nah, itu makna dianya. Qasar di situ pendek yang sembahyang yang bangsa 4 rakaat, seperti sembahyang zuhur, seperti sembahyang asar, seperti sembahyang Aisyah. Semua itu kita pendekkan dia buat 2 rakaat. Itu makna qasar. Qasar makna memendek. Dan bahawa qasar itu tertentu ia qasar dengan orang musafir. Maka bahawa qasar ni Allah pada kata bahawa makna qasar. Ketahui olehmu bahawa qasar itu tertentu ia qasar dengan orang musafir saja. Orang yang tidak musafir tak boleh dia nak sembahyang qasar. Musafir macam mana? Musafir ni sebagai safar yang panjang juga. Kalau i'rab ke jadi maf'ul mutlaq bagi musafir. Orang musafir sebagai akan sebagai safar yang panjang juga, akan sebagai perjalanan yang panjang juga. Panjang tu lama jauh mana? Panjang tu jauh mana? Seperti lagi akan datang sebutnya safar yang panjang. Seperti lagi akan datang sebutnya safar yang panjang. Sebutlah tu. Tempat dia sebutnya ialah pada muka berapa tu? Tengok ke mari. Tu. Tak ada muka jauh lagi ni. Jarak dia, perjalanan dia jauh dulu. Tak lagi ni. Iaitu pada muka 6. Pada muka 6. Muka 6 tu bagi itu jarak dianya perjalanan yang kita boleh nak qasar. Dia kata qasar yang safar yang panjang. Safar yang panjang. Kata dianya menyamai 80 kilo. Mana kilometer? 80 kilo mana 80 kilometer dan setengah dan 104 meter. Dan setengah dan 104 meter. Tu 80 kilo dan setengah. Setengah ni mana? Setengah apa? Setengah kilometer. Setengah kilometer bermakna 500 meter. Dan 140 meter. Mana 85 kilometer 140 meter. Tu. 80 kilo, 80 kilometer dan setengah. Dan 140 meter. Tengok cakapan dia itu perjalanan safar yang panjang. Lagi ke datang dia berjaga insya-Allah. Itu safar yang panjang disebutkan dia pada muka 6. Pada muka 6. Pasal apa? Kerana apa?
Kata sembahyang qasar ni tertentu ia dengan orang musafir. Pasal kerana inilah menamai akan sembahyang qasar itu oleh ulama dengan kata solatul musafir tu. Kerana keadaan qasar itu tertentu ia dengan orang musafir. Kerana keadaan qasar itu tertentu ia dengan musafir. Kerana keadaan qasar itu tertentu ia dengan musafir, menamai akan sembahyang qasar itu oleh ulama menamai dengan kata solatul musafir. Itu dia. Menamai, apa menamai? Mana meletak nama. Menamai, meletak nama atau mempernamu akan sembahyang qasar itu bernama oleh ulama fa'il. Menamai mempernamakan dia dengan kata solatul musafir. Apa solatul musafir? Tafsir solat musafir, yakni sembahyang bagi orang musafir. Solatul musafir, sembahyang bagi seorang musafir. Tertentu bagi orang musafir saja. Orang tak musafir tak boleh nak sembahyang qasar. Orang tak berjalan situ sini tak boleh nak sembahyang qasar. Habis tu. Dan bahawa sembahyang yang diharuskan qasar itu. Ini Allah pada kata bahawa makna qasar atas tadi. Takdir kalam terketahui olehmu. Takdir kalam tahwi olehmu bahawa sembahyang yang diharuskan qasarnya sembahyang itu ialah sembahyang yang diharuskan qasar, sembahyang yang ada padanya pada sembahyang 3 syarat. Kena ada 3 syarat ni barulah boleh sembahyang itu boleh qasar, haruskan diqasar. Sekiranya tidak ada 3 syarat ini, tak boleh, tak haruskan diqasarkan sembahyang tadi. Mesti kena ada akan 3 syarat ini. Ini syarat dia. Maka syarat ni apa syarat? Syarat ialah tiap-tiap perkara yang sah sesuatu dengan dia. Karena apabila tidak ada syarat, maka sembahyang kita tak sah. Sembahyang kita tidak sah. Karena syarat ni untuk sah, rukun untuk jadi. Ta'rif syarat. Ta'rif syarat, ta'rif rukun. Ta'rif bagi syarat, tiap-tiap perkara yang sah suatu dengan dia dikatakan syarat. Tiap-tiap perkara yang terjadi suatu dengan dia orang panggil rukun. Tiap-tiap perkara yang sah suatu dengan dia dikatakan syarat. Tiap-tiap perkara yang terjadi suatu dengan dia dikatakan rukun. Kemudian syarat untuk sah, rukun untuk jadi. Apabila tak ada rukun, mana tidak jadi. Seperti sembahyang tidak ada takbir, maka tak dikatakan sembahyang tidak sah. Tak kena kita kata sembahyang tidak sah. Tak betul. Yang betulnya sembahyang tidak jadi. Kerana tidak ada takbir, kerana tidak ada rukuk, kerana tidak ada sujud. Ada bersyarat untuk mengesahkan akan sembahyang. Macam sininya nak mengharuskan sembahyang qasar, mesti sembahyang yang ada pada sembahyang itu 3 syarat. Apa 3 syarat? Pertamanya ini mubtada, badal pada kata 3 syarat. Pertama pada 3 syarat bahawa adalah sembahyang itu fardu yang diwaktukan dia ke sembahyang itu. Bahawa ada sembahyang itu sembahyang fardu mana? Ini sifat pada kata fardu yang diwaktukan dia ke sembahyang fardu. Sembahyang fardu ada waktu. Kalau cakapan mudah-mudahnya Suar fardu jadi waktu, mana sembahyang fardu yang ada waktu. Seperti sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang ada waktu. Maka ini nak mengeluarkan sembahyang
Fardu yang tidak ada waktu. Apa? Seperti sembahyang nazar. Seperti sembahyang yang kita nazarkan. Sembahyang kita nazar. Apabila kita nazar suatu nak sembahyang, nazar nak sembahyang, maka sembahyang itu jadi fardu. Tapi fardu yang tidak ada waktu. Fardu wajib kena sembahyang. Macamnya jikalau aku sempurnakan satu pekerjaan aku nak sembahyang malam 20 rakaat. 20 rakaat. Nah, maka 20 rakaat itu dijadikan fardu di atas kita. Fardu, tapi tidak ada waktu mana-mana pun. Apabila pekerjaan kita diselesaikan, didapat sempurnakan, maka wajib di atas kita kena menunaikan sembahyang yang kita sudah dinazarkan itu. Maka sembahyang itu dikatakan fardu. Faham? Khairah. Itu dia. Ni dah ni. Itu syarat mula-mula bahawa adalah sembahyang itu fardu yang diwaktukan dia ke sembahyang itu. Fardu yang diwaktu. Tafriq pada kata syarat. Tafriq. Tafriq itu maka tafriq. Maka ni ada banyak, ada maka tafriq, ada maka ta'liliyah. Tu maka tu ada maka ataf. Banyak tu. Maka saja tu yang berapa dah. Sini maka tafriq pada syarat pertama. Lepas ni tafriq pada mafhum. Hak syarat pertama dia kata adalah sembahyang itu fardu yang diwaktukan dia. Mafhum dia nya maka tiada harus qasarkan sembahyang yang dinazarkan dia ke sembahyang. Tak harus qasarkan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang nazar, sembahyang fardu yang dinazarkan dia ke sembahyang. Sembahyang dinazar. Tiba-tiba dinazarkan sembahyang, sembahyang dinazar dikatakan fardu. Tapi fardu yang tidak diwaktukan dia. Macam mana? Macam ni. Ini misal bagi sembahyang yang dinazarkan. Seperti bahawa bernazar ia seorang hendak sembahyang 4 rakaat. Seorang ini dia bernazar apabila dia bernazar macam mana? Dia menentukan, melazimkan dengan perkataan dia lillahi alayya. Wajib bagi Allah di atasku. Apabila aku sempurnakan, aku dapat sempurnakan hajatku yang ini, wajib di atasku, lazim di atasku sembahyang 4 rakaat. Maka sembahyang 4 rakaat itulah dikatakan fardu. Fardu yang tidak diwaktukan akan dia. Apabila sudah didapatkan perkara yang kita nazarkan, maka wajib di atas kita mesti kena sembahyang itu tadi, yang 4 rakaat. Apabila bernazar gitu, maka atas ni. Maka atas, bukan maka tafriq, bukan maka ta'liliyah, maka atas. Maka apa? Apabila lah kita bernazar nak mengerjakan sembahyang rakaat, maka jadi wajiblah sembahyang itu. Maka jadi wajiblah sembahyang itu. Wajib-wajib dengan nazar, ta'alluq pada wajib. Wajib-wajib dengan nazar. Asalnya tak ada wajib, tapi apabila kita bernazar maka jadi wajib. Apabila lah wajib sembahyang itu dengan nazar, maka tiada harus ia seorang yang bernazar. Maka tiada harus ia bernazar qasarkan sembahyang itu. Tak boleh lagi. Tak boleh dia nak mengqasarkan sembahyang yang dia nazar itu, tak boleh. Satu syarat dia. Kedua daripada 3 syarat bahawa adalah ia sembahyang itu. Bahawa adalah ia sembahyang itu yang bangsa 4 rakaat. Apa dia bangsa sembahyang yang masa 4 rakaat?
iaitu sembahyang yang basah 4 rakaat, sembahyang zuhur dan asar dan isya. Ini maklum. Tafriq pada syarat yang kedua, maka tiada harus kosarkan sembahyang maghrib dan subuh. Maghrib ni dah pendek 3 rakaat. Kalau kita kosar nak buat macam mana? Kalau kita kosar buat 1,5 Satu dia satu, lepas tu satu lagi buat separuh. Tak boleh lah. Maghrib dengan subuh tak boleh dikosar, kerana dia sudah kosar, kerana dia sudah pendek. Benda pendek tak boleh dipendekkan. Gitu. Benda pendek tak boleh pendek. Dia kena benda panjang. Benda yang panjang boleh kita memendekkan. Akan tapi benda yang pendek tak boleh dipendekkan. Tu kaedah sufiqah. Benda yang pendek tak boleh dipendekkan dia. Mesti kena yang panjang, barulah boleh, barulah harus dipendekkan akan dia. Tu. Hal itu tafriq pada mafhum bagi syarat yang kedua, maka tiada harus kosarkan sembahyang maghrib dan subuh. Dua. Ketiganya syarat yang tiga. Ketiganya daripada 3 syarat, bahawa adalah ia sembahyang itu, sembahyang yang hendak dikosar tu, dia ditunaikan di dalam safar yang panjang tu dia. Sembahyang tu yang ditunaikan di dalam safar yang panjang, lagi yang tiada berdosa. Apa? Lagi safar yang tiada berdosa. Satu syarat dia, kena sembahyang yang ditunaikan, mana yang dia ada waktu, bukan yang qadha. Sebab katanya ditunai, mana nak keluarkan sembahyang yang diqadhakan. Sembahyang diqadha tak boleh kita memendek, tak boleh kita qasar. Yang kedua pula syarat dia nya, syarat dia di dalam safar yang panjang pula tu. Sembahyang ditunai di dalam safar yang panjang, di dalam perjalanan yang panjang. Lagi yang tiada berdosa, lagi safar, lagi perjalanan yang tiada berdosa. Semua safar bukan safar maksiat. Macam mana safar berdosa? Macam dia musafir nak pergi main judi, nak pergi bermain judi di satu tempat. Seperti dia duduk di Perak nak pergi ke Kenting, nak pergi Geting. Nak pergi Geting, musafir pergi ke Geting. Apa luar ke Geting? Ialah pergi nak main judi.